Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ni sebelum kita memulakan, nanti cikgu cek kehadiran sini dah. Siapa yang tak ada lagi? Nurin. Nurin? Mana Nurin? Nurin baru masuk Nurin? Cikgu nak lepas ni, bila cikgu tanya lepas ni buka mic semua kecek. Tok Si senyap je. Okey, sebelum kita memulakan, kita baca doa dulu. Rayyan, tolong baca doa Rayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa sya' alaina. Kanan dah cikgu? Baca doa betul dah tu. Baca Rabbi Surahli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, untuk hari ni cikgu nak buat perbincangan, sebab tu cikgu suruh semua masuk, sebab lepas ni awak start periksa 26 bulan. Jadi 26 bulan 9 kan? Jadi sebab tu cikgu suruh buat sangat soalan yang cikgu bagi dalam Google Form. Lepas ni cikgu nak soal apa yang awak faham tentang ni. Okey, kalau awak tengok sini yang cikgu bagi kat awak Google Form hari tu, yang awak buat soalan daripada soalan 1 sampai soalan nombor 8. Awak tengok sini, bila cikgu buat analisa soalan, hak ni nombor 1 ni, kebanyakan boleh buat lah sebab boleh tengok buku kan. Cikgu tak tahu lepas ni pun ada yang salah bila buat rujuk buku, pun ada yang salah, ada yang tak tahu maksud pemikiran komputasional. Tengok buku dah tapi tak tahu hak mana pemikiran komputasional. Okey, yang kedua, soalan yang kedua, soalan 4 jenis teknik pemikiran komputasional. Semua cikgu tahu ni siapa tulis, Dalam penulisan pastikan ejaan dia betul. Ejaan awak tulis tu biar betul. Tengok ni. Kalau awak tengok sini ada yang tulis teknik-teknik tu, masalah dipecahkan, kenapa si corak, perkara tidak penting ditinggalkan. Itu bukan nama teknik pemikiran komputasional. So lepas ni cikgu tunjuk balik hak yang betul tu, tahniah lah. Kemudian kalau awak tengok soalan nombor 3, pengiraan hasil tolak yang melibatkan sistem nombor perduaan, pun ramai yang salah. Cikgu tak tahulah sama ada awak tak reti buat ataupun awak dah lupa macam mana nak buat. Begitu juga dengan hasil tambah, ada juga yang salah. Macam mana nak kira hasil tambah melibatkan asas nombor perduaan. Hak ni paling ramai salah yang menunjukkan ASCII code. Macam mana penolakan ASCII code dibuat. Okey, yang soalan ketujuh ni pun ramai yang tidak boleh memberikan perubahan berkenaan dengan kedalaman bit warna. Awak masih confused apa dia kedalaman bit dan awak masih confused apa dia resolusi warna. Okey, yang seterusnya, hak ni kebanyakan boleh buat tapi cikgu tengok sini soalan nombor 7, ramai pelajar dia tak tahu apa dia tengok ni dia jawab pengitlakan guna MP3 okey lah. Okey, so JPEG, ramai lagi yang tak tahu fail gambar tu fail gapa dan fail dalam video tu melibatkan fail gapa. Ada yang sebut MP3 kan, tak tahu lagi apa dia beza MP3 dengan MP4 dan tak tahu lagi apa dia beza JPEG dengan BMP, apa dia beza GIF, ni buat file GIF. Lepas ni cikgu akan terangkan balik.
Dan yang seterusnya soalan nombor 8 melibatkan sudoku. Ada lagi pelajar yang tak tahu macam mana nak buat sudoku. Macam mana nak tulis sudoku dengan betul. Okey, jadi hari ni cikgu nak tunjuk balik macam mana nak selesaikan soalan. Soalan ni ada dalam peperiksaan awak nanti beberapa bahagian ada, dan ni soalan untuk peperiksaan sebenarnya ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi bahagian A 30 markah yang melibatkan soalan 20 markah yang melibatkan soalan objektif, dan bahagian B yang melibatkan soalan subjektif. Soalan subjektif tu macam hak cikgu buat contoh kat awak ni lah. Soalan hak cikgu bagi ni adalah soalan subjektif, dan pengiraan banyak untuk bahagian A yang melibatkan penambahan sistem nombor perduaan, penukaran nombor asas 2 kepada asas 10, penolakan yang melibatkan ASCII code itu melibatkan bahagian A. Bahagian B yang melibatkan maksud-maksud pemikiran computational, yang melibatkan sudoku, yang melibatkan yang cikgu bagi tahu tadi tu, yang resolusi, kedalaman bit itu. Okey, kita berbalik kepada soalan yang pertama. Kalau tak faham lepas ni, tanya selalu dah. Okey, untuk soalan pertama, apakah maksud pemikiran computational? Okey, kalau nak tahu maksud pemikiran computational, apa yang perlu awak tahu ialah gapo dia sebenarnya. Gapo dia yang awak boleh faham tentang teknik pemikiran computational. Azikah, boleh tak buka mic, terangkan apa dia maksud computational, pemikiran computational. Sebab semua ni awak dah buat dah, jadi tak mustahil lah awak boleh tu. Okey Azika. Satu proses pemikiran bagi tujuan menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri membantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Satu proses yang melibatkan apa? Proses yang melibatkan pemikiran. Ulang lagi sekali Khaizuran. Ulang semula apa yang Azikah bagi tahu tadi. Proses apa? Pemikiran computational ni proses apa? Khaizuran. Proses pemikiran yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah oleh manusia berbantukan mesin atau kedua-duanya. Okey, dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Okey, beres. Okey, betul. Itu macam Azikah bagi tahu dan Kak Zara bagi tahu, dia proses pemikiran yang bagi menyelesaikan masalah. Untuk orang nak selesai masalah, manusia lah nak selesaikan masalah, dibantu oleh mesin. Mesin ni siapa? Komputer lah, ataupun alat-alat yang boleh, alat-alat teknologi, mesin, dan kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Okey, itu pemikiran computational. Ada dalam periksa nanti. Tapi dalam periksa, mungkin ayat dia, mungkin cikgu tulis sikit supaya awak tak boleh guna sepenuhnya dalam buku teks. So soalan dalam periksa, soalan awak memang boleh tengok buku teks sebab tak ada dah, cikgu tak ada pemantauan, tapi soalan tu soalan yang melibatkan kebat sikit cikgu buat. Okey, senaraikan 4 jenis pemikiran computational. Ryan. Teknik leraian. Satu, teknik Leraian. okey, teknik leraian, Teknik pengencaman corak. teknik pengencaman corak, Teknik peniskalaan. teknik peniskalaan, satu lagi Teknik pengitlakan. teknik pengitlakan. Okey, bagus Ryan. Okey, Nurin. Cikgu,
Okey, Nurin ulang lagi sekali. Apa yang Rayyan bagi tahu tadi? Teknik leraian, Ya. teknik pengecaman corak, Okey. teknik peniskalaan, teknik pengitlakan. Okey, thank you Nurin. Nurin, nanti Cikgu Junaidah pesan sebelum balas mesej dia kaget Okey, terima kasih Nurin dengan Rayyan. Okey, tepat. Okey, itu 4 jenis teknik pemikiran komputasional. Kena ingatlah kalau masuk dalam periksa. So, apa dia teknik-teknik tersebut ialah yang awak sebut tadi tu teknik leraian. Leraian. Ejaan kena betul sebab dalam hak cikgu bagi bila melibatkan jenis teknik, kalau ejaan contohnya awak eja teknik lelayan. L-E-L-A-I-A-N. Maka cikgu buat salah sebabnya ejaan tu adalah amat penting bila menjelaskan teknik pemikiran komputasional. Teknik leraian. So ejaan tengok molek. Teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan teknik pengitlakan. So untuk 4 teknik ni awak kena kenal pasti apa dia konsep sebenarnya leraian. Leraian ni gapa dia Batrisha? Gapa dia dah teknik leraian? Gapa dia poin yang penting yang awak tahu tentang teknik leraian? Batrisha? Memecahkan masalah yang besar kepada bahagian yang kecil. Okey, bagus. Memecahkan masalah yang besar kepada bahagian yang kecil. Okey, kalau teknik pengecaman corak, Nina. Teknik pengecaman corak. Mengenal pasti corak-corak yang tertentu. Selepas bahagian kecil telah dipisahkan, lepas tu dia akan dianalisis untuk mengenal pasti corak-corak yang tertentu. Okey, bagus. Okey, apa dia contoh yang melibatkan teknik pengecaman corak dalam kehidupan seharian? Aisyah, apa dia contoh yang kita tahu dalam kehidupan seharian lo ni? Apa dia yang awak dapat tahu? Contoh. Aisyah? Apa contoh? Yang nampak sekarang ni yang mudah sangat dalam kehidupan seharian. Contoh. Tak nak fikir cikgu. Nak fikir? Okey, tak apa. Zuhairah. Tak mudah sekali yang ada pada diri awak. Zuhairah, buka mic tu. Ya. Apa dia contoh pengecaman corak? Rambut. Rambut, okey. Macam mana tu rambut tu? Panjang atau pendek. Bolehkah buat panjang atau pendek? Tak share kalau gitu. Cikgu nak ayat Zuhairah berambut panjang. Boleh check kah? Identiti awak tu? Tak nampak lagi ke? Siapa sini? Tak nampak lagi. Siapa sini boleh bagi contoh teknik pengecaman corak yang ingat? Warna. Warna? Macam mana warna tu? Kalau awak pergi beli kat supermarket, apa dia awak boleh buat teknik pengecaman corak situ? Pengecaman corak kalau di supermarket. Pen. Pen? Boleh buat teknik pengecaman corak ke pen? Kalau di supermarket, apa dia teknik pengecaman corak yang awak dapat situ? Troli ke? Troli? Oh. Nak check kan? Kalau pergi beli supermarket. Kod bar. Yes, kod bar. Batrisha, bagus. Kod barcode scan tu, yang awak buat barcode scan tu kan? Ya scan tu, itu menggunakan teknik pengecaman corak. Macam kalau awak pergi beli, awak tengok barcode dekat buku pun, buku dia ada barcode dia.
Kalau pada diri awak, teknik pengencaman corak ialah cap jari. Kalau awak pergi bank ke, awak akan guna bila nak keluarkan duit melalui buku, dia akan gunakan cap jari awak. Cap jari awak itu adalah menggunakan teknik pengencaman corak. Dalam kehidupan seharian ni banyak lagi benda yang boleh melibatkan teknik pengencaman corak. Okey, yang ketiga teknik peniskalaan. Teknik peniskalaan, apa yang awak dapat poin penting berkenaan dengan teknik peniskalaan? Haizuran. Meninggalkan aspek-aspek kurang penting. Okay, meninggalkan aspek kurang penting dan Yang terdapat dalam corak-corak. okey, contoh. Cikgu nak tahu gapo dia bagi contoh, gapo dia nak tinggal aspek kurang penting. Kalau contoh cikgu, contohnya nak pergi sekolah, gapo dia aspek kurang penting yang perlu kita tinggalkan? Siapa boleh bagi tahu jawapan? Alisha? Kalau nak pergi sekolah, apa dia aspek yang kurang penting untuk kita tinggalkan melalui teknik peniskalaan? Mana Alisha? Apa Alisha? Tahu. Awak pergi sekolah, apa dia hak awak nak tinggal tak penting rumah? Apa? Fikir, lepas ni cikgu tanya. Airil? Mana Airil? Buka mic Airil. Airil? Gapa dia hak awak pergi sekolah, awak nak tinggal benda hak tak penting? Telefon. Okey, telefon. Alisha, dapat dah jawapan Alisha? Nak tinggal apa rumah? Nak pergi sekolah? Tinggal apa rumah lagi kalau nak pergi sekolah? Tak si bawa di sekolah. Benda-benda yang tak penting tu tinggal rumah. Masalah keluarga. Masalah keluarga. Okey, bolehlah. Masalah keluarga supaya dapat tumpukan. So kalau menggunakan teknik peniskalaan, perkara-perkara kita ambil hak penting-penting je. Perkara yang tidak penting kena tinggalkan. Okey, kalau contohnya nak pergi kemah. Kalau nak pergi kemah, bawa hak penting je. Contohnya seluar track, baju, hak tak penting tu tinggal rumah. Contohnya teddy bear ke, bantal ke, batang peluk ke, tinggal rumah, laptop ke, tinggal rumah. So itu adalah teknik yang melibatkan meninggalkan aspek-aspek yang kurang penting. Okey, yang keempat teknik pengitlakan. Teknik pengitlakan apa dia? Poin yang penting dalam teknik pengitlakan. Ainul. Apa dia penting teknik pengitlakan? Pembinaan model. Pembinaan model. Okey, contoh pembinaan model kalau macam nak bina model kita boleh buat rumus untuk matematik pun boleh dah. Kalau kita nak bezakan di antara teknik yang semua tu, teknik pengitlakan melibatkan rumus-rumus, melibatkan model-model . Okey, soalan yang ketiga, hitung hasil tolak bagi nombor perduaan. Bagi nombor perduaan hasil tolak. Ramai pelajar apa tak tahu nak kira lagi. Okey, kalau ni contoh ni. Jadi tolak, hasil tolak ni. Ambil balik nombor ni tolak dengan ni 0, 1, 0, 1. Cikgu. Ya? Nadia nak masuk. Nadia nak masuk. Okey. Beres? Okey, ni nombor tolak 2 ni. Belakang, awak susun kat belakang dulu. Susun kat belakang dulu 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tolak 2 ni. Antara ni dah. 1 tolak 0,
1. Kosong tolak 1 tak boleh. Bila kosong tolak 1 ini asas 2. Bila asas 2 pinjam 1 jadi berapa? Asas 2 pinjam 1 jadi berapa? Kosong tolak 1 tak boleh. Okey, ni. Pinjam 1 sini jadi kosong. Pinjam 1 jadi berapa? 10. 10. Pinjam 1 jadi 10. Boleh tak so? Awak tengok molek dah. Ni. Tolak 1. Kosong tolak 1 boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Pinjam sini so kan? Ni jadi kosong. Pinjam 1 jadi berapa? 10. Asas 2 ni. Bila pinjam 1, bila asas 2, pinjam 1 jadi 2. Faham tak? Pinjam 1 jadi 2. 2 tolak 1 jadi 1. Faham ke tidak? Perlu cikgu ulang balik tak? Ulang balik aku. Okey. Kalau sini contohnya 1 kosong tolak 1. Asas 2. Asas 2. Nombor perduaan ni asas 2. Kosong tolak 1 tak boleh. Okey, kosong tolak 1 tak boleh. Bila tak boleh kena pinjam. Jadi pinjam sini. Bila pinjam sah habis dah lah. Tak ada dah lah. Tapi bila asas 2, pinjam 1 jadi 2. Bukan pinjam 1 jadi 10 dah. Pinjam 1 jadi 2 sebab asas 2. Jadi 2. 2 tolak 1. 2 ni tolak dengan 1 macam biasa. 2 tolak 1, 1. Ni tinggal kosong. Jadi dapat ni. Boleh? Daripada tolak hak ni. Cikgu ulang balik dah. 1 tolak kosong, 1. Kosong tolak 1, tak boleh. Pinjam sini 1. Pinjam 1, cikgu tulis ulang. 1, 1, kosong, 1, kosong, 1, kosong, 1. 1, kosong, 1, kosong, 1, kosong, 1, kosong. Okey, tolak. Ni asas 2. 1 tolak kosong, 1. Okey, kosong tolak 1 tak boleh. Pinjam sini. Jadi berapa tadi? Habis dah ni kan? Okey, pinjam 1 jadi berapa tadi? 2. 2. Okey, 2 tolak 1. 1. Tadi ni kosong dah lah. Kosong tolak kosong, kosong lah. Okey, kosong tolak 1. Kosong tolak 1 tak boleh. Pinjam sini. Sini habis dah lah. Okey, pinjam 1 jadi 2. 2 tolak 1 jadi 1. Boleh? Okey, ni kosong tolak kosong, kosong. Boleh? Boleh. Cikgu. Okey. Kosong tolak 1 tak boleh. Kena pinjam sini. Ni habis dah lah. Ni ambil tinggal kosong. 1 pinjam jadi 2. Kenapa jadi 2? Sebab asas 2. Dah. Okey, 2 tolak 1, 1. Kosong tolak kosong, kosong. 1 tolak 1, berapa? 1 tolak 1 berapa? Kosong. Kosong. Okey, jawapan dia ni. Okey, jawapan dia 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Sama ada awak nak tulis 0, 0 depan pun boleh. Awak tak si tulis pun boleh. Dua-dua diterima. Ataupun jawapan awak 1, 0, 1, 0, 1, 1 asas 2. Dua-dua pun betul. Hak ni pun betul. Hak ni pun betul. Dua-dua diterima. Okey, ada soalan yang tak sampai sini. Sebab ada yang tak tahu nak kira tu. Cikgu bimbel tu dalam periksa. Ada banyak soalan yang melibatkan nombor pengiraan, penolakan, penambahan, nombor perduaan. Jelas tak sini? Jelas. 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 Nadia boleh Nadia? Boleh? Nadia boleh faham tak ni? Boleh. Okey, beres. Next. Okey, yang kedua, hitung hasil tambah bagi nombor perduaan. Masih lagi hasil tambah bagi nombor perduaan. 1, 0, 1, 1, 0. Tambah dengan 1, 0, 0. Okey, tambah macam biasa. 0 tambah 0 macam biasa. 1 tambah 0 macam biasa. Okey. 1 tambah 1.
Bila 1 tambah 1, dia tak boleh jadi, kalau nombor biasa, awak buat 1 tambah 1 jadi 2 kan? Nombor awak kira nombor biasa 1 nombor 1 jadi 2. Jadi untuk sistem nombor perduaan ni, nombor perduaan digit yang terlibat, kalau awak perasan, digit untuk sistem nombor perduaan, digit yang melibatkan 0 dengan 1 sahaja. Sistem nombor perduaan ni dia ada 2 digit, iaitu digit sifar dengan digit 1. Sebab tu kita panggil dia sistem nombor perduaan. Jadi kalau 1 tambah 1 jadi 2, ini melibatkan pengiraan nombor biasa. Jadi kalau untuk sistem nombor perduaan, 1 tambah 1 jadi, siapa tahu 1 tambah 1 jadi berapa? 10. 10. Okey, 10. So cara baca dia bukan baca 10. Baca 10. Okey, untuk sistem nombor perduaan. Kalau nak beza, awak baca ni dengan ni. Yang ni awak baca 1 sifar. Dah. Sebab dia ada asas 2, dia tak baca 10. Okey, yang ni awak baca 10. Yang ni awak baca 1 sifar. Bila kita baca 1 sifar, orang tahu itu adalah nombor perduaan. Bila awak baca 10, okey, kena tahu itu adalah nombor persepuluhan. Boleh beza tak dua tu cara baca nombor perduaan dengan nombor persepuluhan? Nombor persepuluhan ni nombor hak awak sebut harian. Nombor hak awak sebut lo ni, duduk kecek lo ni tu nombor persepuluhan dia panggil. Okey, kalau 1 sifar ni nombor perduaan. Jadi 1 tambah 1 jadi 10. 10 ni 1 naik atas. Dah. Kumpulkan 1 di atas. Bukan di bawah dah. Di atas. Okey, jadi naik ke atas, kumpulkan semula. Kaedah pengumpulan supaya awak belajar macam biasalah. 1 tambah sifar, 1. Yang ni tak ada. Ni tak ada tu. Letak kosong-kosong lah supaya senang nak kira. 1 tambah sifar, 1 dan ini 1. So ni jawapan dia ialah, jawapan dia pun tak payah baca 11,010. Salah cara baca dia. Cara baca dia 1 sifar, 1 sifar asas 2. Yang itu adalah asas 2. Okey, kenapa kita belajar asas 2? Untuk gapo kita belajar asas 2? Kalau awak tahu, dalam asas 2 ini adalah kod, binary code yang dibaca oleh sistem komputer. Komputer dia tak boleh baca nombor biasa. Komputer hanya boleh baca sistem binary code, dia panggil. Binary code. Sistem binary code yang dibaca oleh komputer, dia baca sistem nombor perduaan. Maka awak tahulah nanti bila awak tengok balik apa dia kod yang melibatkan 11010. Tubik huruf gapo sebenarnya, awak boleh rujuk dalam buku teks yang melibatkan aksara. Awak tengok aksara, ada buku teks sebelah awak belakang tak? Ada. Ada cikgu. Okay, awak tengok buku teks kalau melibatkan aksara. Surat berapa buku teks tu? 35. 35. Okay, 35. So lah ni, kalau awak tengok itu adalah kod ASCII. Kod ASCII tu, kalau melibatkan kod ASCII, muka surat 35 tu, itulah aksara. Contohnya, komputer dia tak boleh baca huruf A kecil. Di komputer hanya boleh baca kod 0110000001. Komputer baca huruf A. So komputer baca mesin tu, ya komputer dia set sistem binary code. Yang ni awak naik tingkat T2, ada lagi yang awak belajar sistem nombor perlimaan, sistem nombor perlapanan. Untuk tingkat T1 awak hanya belajar sistem nombor perduaan sahaja. Nanti awak akan lebih explore lagi lah untuk sistem nombor perlapanan, sistem nombor perlimaan. Nanti awak naik tingkat T5, nanti awak ada belajar dalam subjek matematik KSSM baru ni. Jadi awak takkan ada masalah sebab awak dah kenal daripada tingkatan 1. Kira awak ni bertuah lah. Jadi pelajar tingkat T5 yang tak ambil ASK, dia terpaksa belajar semula ni
semasa tingkatan 5. Jadi bila awak naik tingkatan 5, awak dah ada pengalaman macam mana nak kira sistem nombor perduaan. Ya. Okey, ada soalan tak untuk nombor 4? Ada soalan untuk nombor 4 ni? Tak ada. Tak ada, okey. Okey, kemudian yang kelima, tolakkan kod ASCII. Okey, kod ASCII code ni macam awak tengok dalam buku teks muka surat 35 yang melibatkan ASCII code. ASCII code ni dia ada penambahan, dia ada penolakan. Beza di antara nombor perduaan dengan ASCII code, dia ada perkataan dia tulis sini ASCII code. Kod ASC2, cikgu panggil kod ASCII. Kod ASCII dia nak tolak. Kadang-kadang dia soalan ada tambahkan kod ASCII. Cuma beza di antara penolakan dengan sistem nombor perduaan C ni, nombor perduaan ni dia ambil semua nombor macam ni dah. Perduaan ni, so tolak ni dia melibatkan semua nombor. Kalau ASCII code, apa beza dua tu? Siapa tahu? Apa beza penolakan nombor perduaan dengan penolakan ASCII code? Siapa tahu sini? Apa beza dua tu? ASCII code dia tolak nombor belakang je. Bagus. ASCII code dia tolak nombor belakang je. Okey, berapa nombor belakang hok mana so tu? 4 ke belakang. Dia 4. Okey, bagus Syah. Okey, kita ambil nombor 4 belakang. Jadi untuk ASCII code nombor 4 depan ni kita abaikan. Nombor 4 depan ni abaikan. Tak payah ambil cara. Okey, kita ambil nombor belakang je. Okay, so kita susun balik 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Operasi tolak. Bila dah susun balik, kita ambil 4 nombor belakang je. Jadi kita akan tolak seperti biasa. Okey, tolak seperti biasa, masih lagi asas perduaan walaupun dia tak bagi tahu ini asas perduaan. Bila dia sebut ASCII code, maksudnya dia abaikan nombor 4 belakang dan ia adalah asas 2. So, asas 2. So, tolak macam biasa. 0 tolak 1 tak boleh. Kena buat apa Batrisha? 0 tolak 1 tak boleh. Pinjam nombor sebelah. Okey, pinjam sebelah. 1 ni jadi berapa? Sifar. Sifar. Pinjam 1 jadi nombor berapa? 2. 2. 2 tolak 1 jadi berapa? 1. Okey, beres. Okey, ni sifar tolak 1. Boleh tak Ryan? Okey, buat gana? Boleh. Pinjam sebelah. Sini jadi? Kos sifar. sifar. Okey, sini jadi? 2. 2 tolak 1 jadi? 1. Beres. Ada lagi tak? So sini sifar tolak sifar. Ada lagi tak Khaizuran? Ada lagi tak perlu ditolak? Ni ada lagi tak? Tak perlu. Ada lagi tak Khaizuran? Tak perlu. Tak perlu. Okey, tak perlu. Kita letak kosong-kosong. Sama ada awak nak stop sampai situ ataupun awak buat satu-satu. Asas 2. So itu jawapan dia. Jawapan dia 1, 1, asas 2. So boleh checklist balik apa yang awak buat itu betul atau salah. Nanti cikgu riliskan balik, awak boleh tengok balik. Okey, ada soalan situ? Airil. Okey tak Airil? Ada soalan tak Airil? Airil? Mana Airil? Gimana pula Airil ni? Airil? Ada ke tidak tu Airil tu? Kau hilang dari radar dah. Ada cikgu. Ada tapi tak jawab cikgu tanya tu. Buka mic. Okay, next. Nombor 6. Nombor 6 ni Raja menunjukkan gambar berbeza kedalaman bit warna. Apakah kesan perubahan kedalaman bit warna terhadap kualiti? Dia tengok, kalau awak tengok sini, gambar ni, apa beza gambar yang pertama dengan gambar yang kedua? Airil, mana Airil? Airil, boleh terangkan apa beza gambar yang pertama cikgu tunjuk dengan gambar yang kedua?
Ya betul Airi ni. Ada betul tak ni? Alisha? Okey Alisha. Apa beza gambar pertama dengan gambar kedua? Warna. Dari segi warna, cikgu bagi warna ke? Nampak macam warna macam mana tu Alisha? Nak warna macam mana tu? Cikgu tak dengar lah Alisha. Nina. Okey, apa beza gambar pertama dengan gambar kedua Nina? Kedalaman bit yang berbeza. Kalau cikgu tak tulis ni 2 bit, ni 8 bit. Kenapa dia awak nampak perbezaan dua tu gambar? Jelas, ni untuk jelas. Kejelasan ke? Nampak? Ke? Awak nampak yang mana satu lebih jelas? Gambar satu atau gambar dua? Gambar dua. Gambar dua. Okey, bila awak nampak situ gambar dua lebih jelas. So kalau awak tengok situ gambar dua lebih jelas, bit dia ni besar ke kecil? Bit dia besar ke kecil? Nampak Besar. bit dia? Besar lah bit dia. Kalau awak tengok gambar dua ni 8 bit. Gambar satu kurang jelas, nampak tak? Dia nampak tak sharp gambar dia. Dan gambar dua ni cikgu buat gambar hitam putih ya ni. Okey, gambar satu kurang jelas. Tengok gambar dua, jika dibandingkan dengan gambar dua ni nampak lebih jelas. So awak tengok bit dia. Bit gambar dua lebih jelas, tengok lebih besar bit dia 8 bit kalau dibandingkan dengan gambar satu 2 bit saja. So soalan dia, apakah kesan perubahan kedalaman bit? Dia tanya pasal perubahan kedalaman bit terhadap kualiti image. So dia tanya kedalaman bit. Dia tak tanya pun resolusi. Dia tak tanya pun pasal cerita pasal warna. So kena menjawab soalannya. Kena soalan tu jawapan awak biar menjawab soalan. Bukan tulis panjang-panjang no point. So tengok balik apakah kehendak soalan. Soalan tu nak pasal kedalaman bit. So awak boleh buat kesimpulan di sini. Semakin tinggi kedalaman bit, tengok tak semakin tinggi kan? Lapar tu. Semakin tinggi kedalaman bit warna suatu image, semakin bertambah kualiti image. Maksudnya sini, semakin tinggi bit, semakin bagus kualiti image. Okay. Jadi, ini kerana semakin tinggi piksel per bit ataupun ppb per bit pada image, semakin tinggilah perincian image itu. Okay. So sini awak kena cerita semakin tinggi bit warna, image dia semakin bertambah kualiti. Tak? Semakin tinggi kedalaman bit warna, image dia semakin berkualiti. Sebab apa berkualiti? Sebab piksel per bit dia lebih tinggi. Itu kita kena jawab soalan gitu. Boleh? Boleh faham tak? Sebab apa? Sebab piksel dia lebih tinggi. Semakin tinggi piksel, semakin kualiti gambar tersebut. Boleh? Kalau awak boleh rujuk buku teks tu, ada dalam buku teks. Siapa rujuk buku teks? Ada muka surat berapa? Siapa boleh bagi tahu muka surat berapa? Ada dalam buku teks tu. Kalau siapa check. Siapa tahu muka surat? Muka surat 40. Muka surat 40, awak tengok gambar tu semakin tinggi DPI, resolusi dia semakin bertambah cantik dia punya gambar dia. Semakin rendah DPI dia, semakin rendahlah dia punya kualiti image gambar. Okey, macam mana pula kalau resolusi image?
Apa kaitan dengan resolusi? Okey, kalau pada gambar tu berapa dia resolusi yang boleh dapat? Hak tadi cerita pasal kedalaman bit. Kalau resolusi macam mana pula kita nak jelaskan? Siapa boleh bagi tahu? Resolusi kait dengan bit. Awak tahu kan resolusi tu berapa dah? Resolusi ni quality image. Macam mana nak kaitkan dengan quality image? Cuba fikir bagaimana dengan resolusi image kalau 2 bit dengan 8 bit. Resolusi image. Aino boleh Aino bagi tahu pasal resolusi image? Semakin gapa? Aino? Zuhaira. Zuhaira. Bukalah mic tu. Bagaimana dengan resolusi image? Boleh ke tak? Sebab apa senyap belakangnya? Cikgu ingat kau butuh dah. Senyap je. Cikgu kan suruh catch. Okey, bagaimana dengan resolusi? Tadi pasal kedalaman bit resolusi. Kalau bit dia besar, kalau bit kecil, macam mana dengan resolusi? Resolusi ni awak boleh kaitkan dengan quality image. Semakin gapa? Semakin tinggi. siapa nak cuba? Cikgu nak cuba boleh? Okey, boleh Aisyah. Cuba. Semakin banyak kedalaman bit, semakin bagus quality image. Okey, semakin banyak kedalaman bit, semakin bagus quality image. Okey, kalau soalan tu cikgu tukar sini pula. Kalaulah cikgu tukar sini, kalau cikgu tukar sini cikgu buat 100 DPI. Hak ni cikgu buat 300 DPI. Okey, kalau perasan DPI ni melibatkan resolusi. Okey, macam mana nak jelaskan berkenaan dengan resolusi dengan DPI? Jangan tak payah sebut pasal kedalaman bit. Okay, so kalau cikgu buat DPI, awak boleh cerita, tadi awak cerita pasal kedalaman bit. Kalau nak cerita pasal resolusi, semakin tinggi resolusi DPI, semakin berkualiti lah image dia. Sebab ini disebabkan oleh ketajaman dan kejelasan image ditentukan oleh resolusi. Jika resolusi dikurangkan, okey, ataupun jika resolusi itu ditambah, maka ketajaman dan kejelasan image semakin bertambah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, maksudnya semakin tinggi resolusi, semakin kualiti image. Sebab resolusi semakin bertambah akan menyebabkan kejelasan image semakin bertambah. Bila kaitkan dengan resolusi, awak kaitkan dengan kejelasan image. Awak kaitkan dengan kejelasan image. Kalau kedalaman bit, awak kaitkan dengan pixel. Boleh? Ingat ke tak ni? Okey, gini. Kalau resolusi okey, kaitkan dengan
kejelasan image. Kejelasan atau ketajaman image. Kalau melibatkan bit, kedalaman bit, awak kaitkan dengan piksel. Kaitkan dengan piksel. Kalau kedalaman bit, kaitkan dengan piksel. Sebab nanti soalan periksa nanti awak kena bezakanlah. Kalau kedalaman bit dia berkait dengan piksel. Kalau resolusi image dia berkait dengan kejelasan atau ketajaman image. Boleh dah? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, beres. Okey, soalan nombor 7. Aidil ingin memuat naik gambar ke dalam akaun Facebook. Awak ada belakang Facebook kan? Kau tak ada? Manakala Rania ingin... Tak ada. Ada ke apa IG? Okey, IG, Facebook sama je lah untuk muat naik gambar. Dah. Okey. Sebab tu tak boleh buat sebab cikgu buat Facebook. Cikgu tak buat IG kan. Facebook dengan IG tu samalah kan nak naik gambar. Pernah buat naik gambar tak dalam akaun IG? Pernah? Pernah. Okey. Jadi Rania ingin memuat naik video ke akaun IG. Ni akaun IG. Cadangkan format yang sesuai untuk bantu ID dan Rania dan berikan justifikasi. Okey, kalaulah Zahazika, kalau awak bubuh gambar tu dalam bentuk file ke apa? Zika? Mana Zika ni? Buka lah mic tu. Gambar Maksudnya? file ke apa? Jenis file dia nak ni format file. Okey, kalau rujuk buku teks awak tengok siapa jumpa cepat buku teks muka surat berapa? 48. 48. 48. 48. Okey, 48. Apa dia kalau bentuk gambar? Azika. Orang lain ada tak jawapan kalau bentuk gambar boleh buat file ke apa? JPEG. JPEG, JPEG. Kita sebut JPEG. JPEG. File JPEG. File JPEG kalau awak tengok situ ada dalam buku surat 48 tu Joint Photography Expert Group. JPEG, file JPEG. Kita panggil JPEG gambar. Okey? Ada lagi tak? Kalau file JPEG ada lagi file yang boleh rujuk situ. File apa yang sesuai lagi? Ryan, awak biasa upload kat IG kan? File apa gambar biasa awak upload? Gambar ni. Gambar ego. File apa? Biasa awak ada upload gambar kan? Tengok tak file apa? GIF GIF. Ya? Q? Apa dia jenis file? Jenis Graphic Interchange Format. GIF. 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 Okay, GIF. Graphic Interchange Format. Okay, Graphic Interchange Format ni banyak digunakan untuk dalam internet lah. Tapi GIF ni sesuai untuk image yang ada warna bit yang banyak sehingga 256 bit. Kalau yang paling sesuai digunakan untuk akaun Facebook atau dalam apa-apa yang melibatkan dalam internet, file JPEG adalah yang paling sesuai. Sebab apa cikgu kata file JPEG paling sesuai? Sebab format dia dikecilkan, format dia kecil dan ringan jika dibandingkan dengan GIF. Kalau GIF ni, kalau gambar tu melibatkan dia punya jumlah warna yang besar, maka file tu pun jadi besar. So sini cadangan format yang paling sesuai untuk kita bantu Aidil nak upload gambar ialah file JPEG. So kalau awak nak jawab soalan, awak tengok dulu tepi tu markah berapa. Kalau markah 3 markah,
gambar ni bisa je. Kalau markah 4 barulah gambar ni video. Sebabnya dia tanya format untuk gambar, format untuk video. Lepas tu justifikasi sebab apa pilih. Kalau contohnya kalau 4 markah, sini cikgu beri 4 markah. Maksud 4 markah tu maksudnya awak nyatakan satu format, nyatakan sebab. Jadi sini awak saja JPEG. Sebab apa pilih JPEG? Sebab apa? Sebab apa? Size file lebih kecil. Okay, awak pilih file JPEG sebab size file lebih kecil. Size file lebih kecil jika dibandingkan dengan. Nah, jadi mudah untuk awak upload gambar dalam akaun Facebook. Mudah. Jadi file JPEG yang awak pilih sebab file dia lebih kecil. Dah terjawab, dah dapat 2 markah situ. Sebab justifikasi apa yang awak pilih sini mesti nyatakan sebab. Sebab apa pilih GIF? Kena nyatakan sebab. Sebab apa pilih JPEG? Kena nyatakan sebab. Sebab size file lebih kecil. Sebab itulah kalau file yang besar awak gambar awak bila upload tu duk loading, duk mutar sebab saiz dia besar. So kalau saiz besar awak kena tukar file yang awak dapat tu tukar kepada JPEG barulah boleh upload. Okey, yang kedua berkenaan dengan Rania. Rania ni nak buat video pula. Okey. Semua orang dah biasa dengan video, duk tengok video ke apa kan. Okey, saiz format ke apa video? MP4. MP4. Okey. MP4 video. Ada lagi tak format lain selain daripada MP4? Ada lagi tak? Kalau gambar ni ada banyak format. Format PNG pun gambar juga tapi dia besar. Yeah. Kalau video MP4. Ada yang jawab MP3. Apa beza MP3 dengan MP4? Raya mesti tahu ni. Gapa dia MP4 ya tunjuk video sekali. MP3 suara ya je. Beres. Ingat. MP4 dia ada video dia sekali, MP3 dia ada suara je. Tu beza dia sebab ramai jawab MP3. So kena tahu beza antara MP3 dengan MP4. So format yang paling sesuai untuk video ialah MP4. Kenapa pilih MP4? Sebab apa? Sebab MP4 ni dia ada audio dan video. Audio dan video. Barulah untuk MP4. Kalau untuk animasi, yang ada gambar tapi ada animasi. Apa dia format yang sesuai? Ada gambar, ada animasi. Format apa yang sesuai? Ni tak ada dalam soalan ni lah kalau soalan tanya. Format apa yang sesuai? Hak ni, format GIF yang sesuai. Kalau ada gambar GIF ni, ada gambar. Lepas tu dia campur dengan animasi. Ada gerak-gerak. Okey, ni format GIF yang sesuai. Dan awak tengoklah buku tu balik ada detail pasal format-format tu. GIF ni untuk animasi, lebih kepada kartun, lukisan, format dia. Okey, ada soalan tak sampai sini? Okey, so lagi berkenaan dengan sudukut syarta alih. Kalau awak tengok sini sudukut syarta alih. Syarta alih ni, okey, kebanyakan pelajar dia boleh buat lah. Tapi cikgu tak tahu sama ada boleh buat ataupun hanya cetak rompak sahaja. Okey, so dalam periksa nanti awak boleh buat rujukan lah. Dalam buku pun boleh buat rujukan untuk cikgu bagi ni. Hak ni. Ni jika sambungan dah. Ni penyambungan. Maksudnya ada lagi. Maksudnya sini bila ada nampak bulat gini. Okey, ini adalah penyambungan dia. So, bila penyambungan dia awak kena buat titik, titik, titik. Maksudnya ada bersambung. Jika skor lebih besar atau sama dengan 80, maka akan keluar grade ialah A. Gitulah. Lepas tu jika skor lebih besar atau 70 sama dengan 70, keluar grade ialah B. Yang ketiga, jika
skor lebih besar atau sama dengan 60. Skor grade ialah C. Hak ni awak jelaskan grade A, grade B, grade C. Dan tamat. Jika. Itu je. Okey. Hak ni jika skor lebih besar dari 80, grade A ni. Jika skor lebih besar daripada 70, grade ialah B. Jika skor lebih besar daripada 60, grade ialah C. Last kali ni tamat jika. Stop situ. Habis lah. Ini adalah sudokuk bagi catat alih sini. So kena tengok molek macam mana pengiraan cikgu. Dalam periksa cikgu bagi hak simple je. So dalam periksa nanti awak boleh rujuk periksa sehingga bab 3. Sehingga bab 3, bab kod arahan bab 4 tak masuk lagi. Okey, sampai bab 3 sahaja. Awak boleh rujuk bab 3 tu untuk periksa nanti. Awak rujuk muka surat 77 yang melibatkan skor dah. Okey, yang melibatkan skor. Dalam periksa cikgu buat start dengan mula. Dan cikgu tak buat titik-titik. Awak start dengan mula, masukkan skor anda. Ada sekali dalam periksa. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Ada. Ada. Okey, kalau macam tu cikgu sudahilah dan selamat. Cikgu tak bagi kerja dan cikgu harap awak buat latihan start daripada bab 1 sehingga bab 3 untuk awak buat ulang kaji. Kalau awak rasa awak perlukan latihan, awak PM cikgu boleh bagi contoh-contoh soalan. Sebab cikgu tahu awak tak ada buku latihan kan? So kalau awak perlukan latihan, awak nak buat, awak PM cikgu boleh bagi kat awak. Okey, setakat ini sahajalah untuk hari ini. Terima kasih kerana ramai yang join. Dan cikgu harap lepas ni pun akan ramai lagi yang join biar penuh. Okey, setakat ini sahaja. Ryan tutup, Ray. Tutup.